Baik, industri aeroangkasa telah menyaksikan pertumbuhan yang luar biasa dipacu oleh gabungan strategik kerjasama sektor awam dan swasta. Malaysia muncul sebagai hub untuk perkhidmatan pembuatan, penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih MRO aeroangkasa serta latihan. Memasuki tahun 2024, NICOM Malaysia berperanan penting dalam memacu High Growth High Value atau HGHV di bawah Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 atau NIMP 2030. Jadi untuk berkongsi peranan NICOM Malaysia dalam memacu HGHV aeroangkasa, bersama saya di studio ialah Ketua Program Eksekutif NICOM Malaysia Technologies Syamsul Kamar Abu Samar. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, terima kasih kerana bersama dalam Niaga Awani pada pagi ini dalam studio. Mungkin pertama sekali lah, mungkin Cik Syamsul boleh kongsikan sejauh mana potensi Malaysia dalam sektor aeroangkasa ini boleh memacu dari segi inisiatif HGHV. Okey, terima kasih atas undangan ke Astro Awani. Apa yang penting untuk kita maklum adalah industri aeroangkasa kita ini merupakan industri global. Kita adalah industri yang dikenali di seluruh dunia. Jadi banyak komponen-komponen yang kita keluarkan adalah untuk kegunaan global OEM, ya, seperti Airbus, Boeing, Embraer, Bombardier dan sebagainya. Jadi maknanya kita memang dikenali sebagai salah satu rantaian nilai yang sangat penting dalam industri ini. Itu pertama. Dan keduanya adalah dari segi lokasi. Kita terletak di dalam suasana Southeast Asia yang kita boleh berhubung dengan negara-negara Southeast Asia, ASEAN countries. Dan daripada dulu pun suatu sejarah Melaka sebagai pusat perdagangan. Jadi diteruskan dalam keadaan sekarang ini. Jadi kedudukan kita yang unik ini membolehkan banyak negara-negara luar memilih Malaysia sebagai hub untuk mereka berkembang, menembusi pasaran-pasaran yang selanjutnya. Tidak dinafikan Singapura juga mempunyai peranan yang lebih besar. Tetapi dalam konteks Malaysia, dengan kekuatan kita mempunyai sumber tenaga yang berkemahiran tinggi, dari segi nilai kita pun berpatutan dan kemudian disokong oleh infrastruktur yang moden yang sedang kita bangunkan secara berterusan seperti di KLIA Aeropolis, di Subang Airport. Kemudian kita ada UMW High Value Manufacturing Park dan beberapa lagi tempat lain seperti di Pahang, Sabah, Sarawak dan juga di utara tanah air. Jadi ini antara faktor-faktor yang melihat bagaimana Malaysia boleh memainkan peranan yang sangat penting dalam membangunkan high growth, high value industri di dalam negara. Lebih-lebih lagi untuk menyokong NIMP 2030. Jadi yang paling penting adalah NIMP 2030, kita ada Malaysia Aerospace Industry Blueprint 2030. So dia jive dengan plan yang terbaru yang dilancarkan oleh kerajaan melalui MITI dan MAIB 2030 memang kita lancar pada tahun 2015, masih lagi berterusan di bawah 3 rancangan Malaysia, iaitu rancangan Malaysia ke-11, sekarang rancangan Malaysia ke-12 dan insya-Allah akan ada juga sokongan di bawah rancangan Malaysia ke-13. Jadi untuk mencapai tahap high growth high value ini sendiri, bagaimana mungkin sudah tentu pelbagai cabaran yang akan dilalui, terutama dengan kerangka baharu NIMP ini baru dikeluarkan kan juga, dan tahun yang kita sasarkan ialah 2030. Jadi mungkin apa antara cabarannya? Cabaran yang utama adalah dari segi teknologi itu sendiri. Ya. Apabila berlakunya COVID-19, pertama kalinya industri aeroangkasa ini telah terjejas. Sebelum-sebelum ini apa juga H1N1, kemudian masalah-masalah dari segi ekonomi kita masih berterusan. Tetapi apabila kita belajar sewaktu krisis COVID-19, kita perlu adapt dengan teknologi yang baru seperti teknologi digital, teknologi hijau. Jadi perubahan ke arah itu memerlukan pelaburan yang besar dari segi keperluan modal dan juga bagaimana kita nak melaksanakan perubahan ini secara pantas. Kerana negara-negara lain pun mempunyai masalah yang sama. So kalau kita lihat macam Vietnam, Indonesia, even Singapura, Filipina juga mempunyai masalah yang sama. Dan mereka juga mahu kek yang boleh dikongsi bersama. Kita melihat bahawa new aircraft yang akan dideliver di Southeast Asia ni dalam masa 15 tahun akan datang lebih daripada 4,000 new aircraft. Maknanya industri penerbangan itu akan berkembang dengan sangat luas. Meliputi dari segi penerbangan passenger, kargo
dan juga aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan services. So ini adalah yang masalah ataupun cerita cabaran yang utama dari segi teknologi. Kemudian selain daripada persaingan daripada negara-negara lain, kita juga perlu melihat bagaimana tenaga kerja kita dipertingkatkan sejajar dengan pembangunan teknologi yang kita nyatakan tadi. Sebab kita mempunyai tenaga kerja yang sangat mahir. Ya. Ramai tenaga kerja kita bekerja di negara-negara yang jauh, seperti di Timur Tengah, di Singapura tu sangat ramai, kemudian di Amerika Syarikat dan juga di Europe. Kenapa? Because kita punya kemahiran itu diiktiraf di peringkat antarabangsa. Cuma apabila kita introduce teknologi-teknologi terbaru, apakah yang perlu kita tingkatkan? Dulu kita buat machining, tetapi sekarang ni mungkin machine secara online. Jadi ini antara nilai-nilai baru yang perlu kita kembangkan dan of course dia akan melibatkan modal yang besar. Tadi kita cakap pasal modal untuk peningkatan kemahiran ataupun kompetensi industri. Tapi pada masa yang sama kita juga perlu melihat bagaimana training institution dan juga universiti perlu melabur di dalam teknologi ini supaya mereka juga boleh mengeluarkan tenaga yang mahir, yang melangkaui daripada apa yang kita ada selama ini. Tapi pada ketika ini, adakah talent pool untuk sektor aeroangkasa ini mencukupi? Setakat ini, alhamdulillah, kita memang ada sedikit krisis apabila everyone cannot fly masa tu. Jadi ketika 2 tahun itu, krisis kita adalah tak ramai di kalangan parent dia membenarkan anak-anak mencebur diri dalam bidang aeroangkasa dan juga penerbangan. So kita akan ada masalah sedikit dalam masa setahun atau 2 itu. Tetapi buat masa ini kita masih boleh manage dari segi melalui kemahiran yang sedia ada, silibus yang sedia ada mencukupi untuk tenaga kerja teknologi yang sedia ada. Tetapi kita perlu bertindak cepat supaya apabila pembangunan yang dilaksanakan oleh industri melalui teknologi-teknologi terbaru, kita boleh cope dengan keadaan itu. Tetapi kalau investment kita di dalam bidang pendidikan dan latihan vokasional ini agak lambat, jadi kita akan ada mempunyai krisis yang mana kita tidak boleh cope dengan introduction of technology oleh pihak industri. Jadi untuk ketika ini tidak ada masalah. Kita ekspor juga lagi tenaga kerja kita, terutamanya peningkatan di negara-negara yang lain. Mungkin ada yang mempunyai rasa yang kurang senang apabila pekerja-pekerja kita bekerja di Singapura. Tetapi ini adalah satu peluang untuk kita tingkatkan kemahiran apabila Singapura mempunyai teknologi yang lebih tinggi daripada kita buat masa ini. So diorang boleh belajar, feel the hands-on experience dan juga kembali balik ke Malaysia untuk bersama-sama dengan syarikat kita. Jadi saya tidak rasa ia merupakan satu kelemahan apabila kita menyumbang tenaga kerja kita kepada tempat-tempat lain. Tapi bear in mind, we are not the same as tenaga-tenaga buruh daripada luar negara yang datang ke Malaysia. Kita adalah tenaga kerja profesional. So rakyat kita berada di merata tempat dan yang cabaran kita adalah untuk meningkatkan ke tahap kemahiran kita, teknologi berdasarkan kepada keperluan masa hadapan. Kita menggunakan robot, kita menggunakan automation, kemudian dari segi digital, analisa data. Semua sebelum ini tak ada benda-benda tu. Jadi itu antara perkara yang kita akan usahakan lah di bawah NAICO Malaysia, dan baru-baru ni kita dah lancarkan Malaysia Aerospace Centre of Excellence yang akan melihat kepada 3 perkara penting. Pertama adalah supply chain, kedua adalah research and technology, dan ketiga adalah dari segi pembangunan kompetensi. Itu antara hasrat utama kita lah untuk kita membantu pembangunan industri secara menyeluruh. Dan sebenarnya pandemik COVID-19 tu sedikit sebanyak beri kesan juga, dan mungkin antara faktor lain ialah dari segi isu gaji untuk anak-anak muda ni. Tapi pada ketika ini kita nak melihat apa usaha NAICO sendiri untuk menjadikan aeroangkasa ini sebagai industri HJ/HV. Mungkin ada kerjasama dengan pakar-pakar ataupun mungkin dari segi kerjasama dengan awan swasta ataupun ada bertubuhkan akademi industri atau bagaimana? Prinsipal NAICO Malaysia apabila kita tubuhkan pada tahun setahun sebelum ini, kita punya prinsip adalah collaboration and partnership. Itu tidak lari. Jadi maknanya apa juga yang kita lakukan sewaktu kita berada di bawah unit di MITI pun adalah kerjasama. Sebab kita perlu melakukan aktiviti secara bersama-sama dengan industri
dan mempunyai satu matlamat yang sama. Jadi untuk Naiko Malaysia sendiri, kita dah pun mempunyai 11 MOU yang kita tanda tangani dengan pelbagai pihak. Kenapa kita adakan MOU ini adalah untuk kita fokus kepada pengembangan kekuatan dan sumber untuk sektor awam dan juga sektor swasta. Jadi rakan-rakan kita terdiri daripada industri, players, kemudian dari segi universities, research institution dan juga tidak lupakan beberapa badan-badan profesional seperti IEM, Technological Association Malaysia, MBOT, yang akan bekerjasama dengan kita untuk melihat bagaimana kita boleh meneruskan inisiatif-inisiatif yang telah saya terangkan tadi, yang 3 tadi kan. Pertama adalah supply chain, kedua research and technology, dan ketiga adalah competency development. Dan competency development ni ada 2. Satu untuk pekerja, berkemahiran. Keduanya adalah untuk professional development. So kita nak adakan ramai lagi technologies, professional technologies, professional engineers dan juga certified technician di dalam industri aeroangkasa. Kedua adalah again di bawah MyAero tadi ni, kita akan lihat bagaimana kita akan pergi ke masyarakat. Kita akan lihat dari segi how that we can engage together with the school students daripada peringkat awal, mungkin sekolah menengah. Sekolah rendah tu kita akan usahakan, kemudian sekolah menengah yang nak grad daripada SPM ni, hala tuju mereka ke mana. Jadi kita harapkan pada tahun ini, bermula tahun ini, kita akan adakan mini seminar ataupun mini expo yang lepas grad aja ataupun lepas SPM, kita nak adakan satu carnival supaya mereka dapat maklumat berkaitan ke mana hala tuju mereka selepas SPM untuk industri kita. Ingat, kita bukan hanya boleh bekerja dalam pilot ataupun cabin crew, itu untuk penerbangan, tapi kita ada manufacturing engineer, kita ada design engineer, MRO, kemudian pengajar dan sebagainya lah, banyak perkara. Tidak dilupakan juga research and technology. So lepas daripada itu, kita akan juga lihat bagaimana kita nak lihat graduan-graduan kita ni yang belajar di dalam industri sektor aerospace, automation, robotik, mathematics, data, bagaimana mereka boleh menyumbang kepada industri ini. Jadi ini antara perkara penting yang kita akan buat untuk sumber manusia. Dan yang ketiga, antara perkara yang kita dah laksanakan sejak 8 tahun lepas adalah promosi industri angkasa. Promosi industri angkasa ini bukanlah kita buat aktiviti di dalam negara saja. We participated dalam Airshow yang besar seperti Farnborough, Paris. Yang akan datang ni adalah Singapore Airshow. Sebelum ini kita berada di Lima, dan kita akan juga participate dalam Defence Services Asia pada Mei nanti. Jadi ini adalah untuk menunjukkan kepakaran kita, kebolehan kita di peringkat dunia, supaya apabila mereka melihat Southeast Asia tu, jangan nampak jiran kita saja. Dia akan nampak Malaysia sebagai potensi untuk mereka bekerjasama, invest di Malaysia ataupun trade bersama-sama dengan syarikat-syarikat kita, dan juga membangun dengan industri-industri kita. So investment, trade dan industri itu adalah komponen penting yang akan dilihat oleh Naiko Malaysia dalam mempromosikan industri kita. Dan itu antara sasaran lah dari segi pelaburan dan juga investment. Dan mungkin apa lagi perancangan pada masa hadapan dan juga sasaran untuk tahun 2024 ini sendiri untuk menjadikan Malaysia sebagai hub aero angkasa? Mungkin apa yang boleh dikongsikan kepada penonton? Sebagaimana yang dah dinyatakan tadi tentang HG, HV, kemudian New Industrial Master Plan 2030 yang melihat kepada high value activities untuk jangka masa panjang, at least until 2030 and beyond. So perkara pertama yang paling penting adalah pengembangan teknologi. So kita akan menggalakkan aktiviti berkaitan dengan kajian dan teknologi. Kajian dan development, R&D di peringkat universiti. R&T adalah di peringkat industri. Jadi akan ada penggabungan R&D dan R&T di dalam ekosistem kita, yang kita harap akan boleh mengeluarkan komponen-komponen yang dilahirkan oleh Malaysia, seperti drone, satelit dan juga komponen-komponen yang tertentu yang mana kita menjadi pengeluar. Contoh, saya bagi contoh macam drone, banyak yang kita import daripada luar. Boleh kata mungkin lebih daripada 90% lebih peratus, dan kita tak hasilkan pun. Tapi daripada kita import komponen drone ini,
kenapa kita tak keluarkan drone kita? Kita localizekan drone ini menggunakan sumber tempatan dan selain kita mengurangkan import, kita juga nak meningkatkan ekspor. So it will make our trade balance rather than kita import everything from outside. Dan COVID-19 juga mengajar kita bahawa kita tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada negara lain, especially untuk drone. Sebab parts and component dulu tak dapat daripada negara, especially from China, atas sebab kekangan inilah dari segi supply dan sebagainya kan. Dan isu ini juga berlaku di dalam industri otomotif. So antara satu inisiatif kita yang terbesar adalah untuk mendirikan pusat kejuruteraan dan reka bentuk di bawah NICO Malaysia sendirilah. Di bawah kita akan adakan di bawah Malaysia Aerospace Centre of Excellence. So kenapa kita nak invest dalam pusat kejuruteraan dan reka bentuk ini? Kerana kita nak uplift kita punya capability daripada kita hanya membuat melalui reka bentuk yang sedia ada, dan kita nak pergi ke arah yang lebih tinggi. Dulu kita pernah buat engineering and design ni kita dah buat. Kita ada aircraft kita sendiri dulu dan kita ada juga satellite kita sendiri, tetapi along the way kita lebih fokus kepada manufacturing dan juga MRO. So now we are moving into that supaya kita boleh meneroka bidang-bidang baru. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang melihat program ini, kita pun sudah ekspor kepada Turki avionics komponen melalui Turkish Aerospace Industry Malaysia, dan dia dilakukan oleh 100 lebih engineer Malaysia. So bayangkan jurutera kita melakukan aktiviti seperti design, kemudian buat programming dan hasilkan produk tersebut, dan produk itu dihantar ke negara luar. Dan keduanya adalah berkaitan dengan adaptasi teknologi digital dan teknologi hijau. So kita bercakap tentang sustainable aviation, kemudian kita bercakap tentang IESG, ESG. So perkara ini pun kita akan terapkan. Sudah mula banyak industri kita menceburkan diri dalam penggunaan tenaga-tenaga diperbaharui ataupun tenaga-tenaga green. Itu antara perkara yang sedang dilaksanakan, termasuk jugalah adaptasi dari segi teknologi dan sebagainya lah. So yang akhir sekali adalah dari segi persaingan global untuk tenaga kerja berkualiti. So as I mentioned earlier, kita memang pasaran kita dunia. Kita ni bukan calang-calang. Kalau kata kita terbang dengan Boeing 737, A320 yang oleh AirAsia dan juga MAS, Malaysia Airlines, kita terbang atau dengan komponen yang datang dari Melaka, datang daripada Bukit Kayu Hitam. Kita je yang tak sedar. Jadi setiap aircraft itu ada komponen-komponen yang kita keluarkan oleh rakyat tempatan. Jadi untuk kita bersaing dengan negara-negara luar, kita perlu berdiri sama tinggi dan juga melihat bagaimana partner kita daripada luar negara, mungkin dari Korea, mungkin daripada Jepun, Europe, untuk bekerjasama dengan kita dan bagaimana kita boleh membangunkan industri dalam jangka masa yang panjang. Dan sudah tentu dengan menggabung tenaga dan juga usaha dari pelbagai pihak, dari segi agensi kerajaan dan swasta dan juga industri latihan sendiri, boleh membantu mengangkat hub industri aeroangkasa ini ke peringkat bukan saja ASEAN tapi ke peringkat global. Dan terima kasih diucapkan kepada Ketua Pegawai Eksekutif National Aerospace Industry Corporation Malaysia ataupun NICO Malaysia, Profesor Teknologi Syamsul Kamar Abu Samah, dan semuanya akan kami rangkumkan dalam platform astrawani.com dan semua platform digital Astrawani. Kami akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.